Baik, sama ada lulus atau tidak RUU Pembekalan 2021 ini dan bagaimana prosesnya sekiranya tidak lulus, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ummu Atiyah Ahmad Zakwan, Pensyarah Kanan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Selamat tengah hari Prof, selamat pagi. Selamat pagi Gigi. Ya. Prof, secara ringkasnya bagaimana proses pengundian belanjawan ini berjalan? Kita nak memahami prosesnya itu Prof. Okey, setiap belanjawan yang kita bentangkan perlu mendapat kelulusan daripada Dewan. Okey, jadi untuk pengundian belanjawan ni kita memerlukan simple majority lah bagi kita mendapatkan apa yang dibentangkan oleh kerajaan untuk kegunaan tahun yang berikutnya lah. Jadi di sini kita menunggu-nunggu. Seperti yang tadi Gigi bagi tahu, pada akhir hari ini kita akan melihat bagaimana proses pengundian itu dibuatlah. Ya, Prof, kalau kita juga nak lihat kalau sekiranya tidak lulus, apa yang akan terjadi? Adakah automatik bajet interim perlu diusulkan? Okey. Saya sebelum saya nak menjawab soalan ni, saya ingin juga mengatakan sesuatu. Walaupun kita dapat melihat beberapa polemik sebelum ni kan, kita tengok daripada parti-parti komponen daripada PH mengatakan beberapa desakan-desakan yang mereka mahukan agar kerajaan memasukkan cadangan-cadangan mereka. Bagi saya itu adalah satu proses yang sihat. Tetapi akhir sekali saya masih percaya bahawa ahli-ahli parlimen kita ni masih lagi ada rationality dan empathy yang mereka akan turut menjayakan bajet ni. Jadi kita cuba fikir tu dulu. Saya nak bawa semua, nak set tone yang saya yakin bajet ini akan diluluskan. Apabila saya yakin semuanya ada hati-hati yang baik, yang mahukan rakyat didahulukan, kita luluskan. Okey, jika kita ke soalan Gigi tadi, jika tidak diluluskan, okey, jika bajet tidak berjaya diluluskan, tidak semestinya menyebabkan berlakunya paralyze kan ataupun stagnan di situ. Kerana kalau kita refer kepada artikel 102, masih ada lagi ruang-ruang untuk kita memperkenalkan yang Gigi bagi tahu tadi lah, yang bajet interim tadi. Jadi di sini masih ada lagi jalan sebenarnya. Kalau kita go to the worst, bajet tidak diluluskan, masih lagi ada provision yang kita boleh lagi melancarkan bajet tersebut. Okey, jadi maksudnya kita jangan gusar lah, kalau kata bajet tak lulus ni, kita akan paralyze kan. Memang akan ada sedikit hiccup di situ, tetapi ada peruntukan dalam perlembagaan. Saya rasa pada khidmat saya perkara 102. Di situ kita boleh menggunakan provision 102 untuk kita memperkenalkan ataupun meluluskan bajet, bergantung kepada ahli-ahli parlimen sama ada dia nak meluluskan sebahagian daripada bajet tersebut, okey, ataupun keseluruhannya. Itu akan saya rasa akan membawa satu lagi sitting, akan membincangkan, memperincikan lagi bajet 2021. Ya, Prof, kalau kita lihat perkembangan ketika ini, ahli parlimen Gua Musang tidak mahu menyertai perbahasan, tetapi tidak pasti sama ada beliau akan menyertai pengundian. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat juga bekas Perdana Menteri, ahli parlimen Langkawi telah menyatakan terang-terang tidak akan menyokong belanjawan pada kali ini. Kita nak melihat bagaimana kehadapannya itu, bagaimana pula kuasa kerajaan yang memerintah, kerana ada sebut-sebut sebelum ini kerajaan kiranya tidak ada lagi kuasa sekiranya belanjawan ini tidak dapat majoriti sokongan. Kita nak memahami, bantu rakyat untuk memahami apa maksudnya sekiranya belanjawan ini tidak mendapat majoriti. Okey. Memang detik-detik ni memang sukar lah. Kita pun masing-masing menunggu. Okey, apakah status belanjawan kita kelak kan pada akhir hari ini.
kita dapat tengok kan Tun Dr. Mahathir, kemudian Tengku Razali, kita dapat tengok ada menyuarakan isi hati mereka yang mereka tidak mahu. Macam Tengku Razali tak nak participate lah dalam bajet. Tun Mahathir kata dia akan sokong jika kena dengan dia demand-demand parti beliau. Saya rasa macam ni. Apabila kita nak mengundi bajet nanti, jika bajet itu dikalahkan, dia bukan automatic vote of no confidence. Bukan maksudnya terus automatic kerajaan itu hilang legitimasi dia, tidak. Okey, tetapi apabila bajet itu berjaya dikalahkan ataupun tidak berjaya diluluskan, itu menunjukkan bahawasanya Perdana Menteri yang sekarang ini sudah hilang kepercayaan majoriti. Sebab uniknya bajet kali ini, kita dapat tengok bukan sahaja dari sudut pembangkang yang menunjukkan yang mencabar Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pimpinan pasukan dia, tetapi ahli sendiri di dalam parti komponen PN juga menunjukkan cabaran yang sama kan. Jadi ini agak memang mencabar bagi saya. Tapi cabaran sekarang ni adalah kita nanti di penggulungan tu saya harapkan para menteri dapat meyakinkan lagi sekali ke semua ahli parlimen agar menyokong bajet ni lah. Kalau kita tengok bajet ni, tak adalah, maksudnya tidak ada begitu orang kata teruk sangat kan. Tak ada, okey. Bagi saya sebab kita tengok bajet kepada COVID, banyak yang diberikan peruntukan di situ kan. Jadi bajet tu untuk kita perlukan untuk mendapat akses vaksin kepada rakyat negara kita. Tengok juga aspek penjanaan semula pekerjaan untuk welfare para individu, untuk menaikkan struktur ekonomi negara. Jadi bagi saya kita ada masa lagi ni. Saya harap ahli-ahli parlimen yang lain cubalah membuka hati agar memikirkan rakyat tu. Mungkin ahli-ahli parlimen yang berada sekarang ni di Dewan ataupun di luar Dewan mungkin tidak begitu terkesan secara ekonomi, tetapi fikirkan rakyat yang hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan, yang dipaksa cuti tanpa gaji. Jadi bagaimana kelangsungan ataupun kualiti hidup mereka, kita fikirkan benda tu. Ya. Jadi saya rasa ya. Jadi maksud Prof bukan mudah untuk terus membuat keputusan ke arah bajet interim tu. Maksudnya banyak lagi proses-proses yang boleh dilakukan agar memudahkan kelulusan belanjawan 2021 ini, Prof. Okey, maksudnya macam ni. Maksudnya katakan kita cuba letak beberapa senario di sini. Katakan bajet lulus, alhamdulillah. Okey, kita teruskan cerita kita lah kan. Kita teruskan. Katakan bajet itu dikalahkan. Apabila bajet itu dikalahkan, sekarang ni Perdana Menteri dia perlu menghadap Yang di-Pertuan Agong mengatakan bahawa dia hilang majoriti. Hilang majoriti di Dewan. Jadi sekarang ni atas budi bicara Yang di-Pertuan Agong lah susulan seterusnya. Kalau kita tengok di pengalaman-pengalaman negara yang sebelum ni, contoh pernah tahun lepas bekas Perdana Menteri Britain Theresa May, beliau kalah ketika membentangkan Brexit dan menyebabkan dia meletakkan jawatan selepas itu. Kemudian dipilih, diganti dengan Boris Johnson. Tapi saya nak bagi tahu senario ketika itu adalah senario yang tiada ada COVID. Jadi kita harapkan, saya memohon agar kita meletakkan landscape kita ni, kita berbackgroundkan, berlatar belakangkan COVID. Jadi jikalah ahli-ahli parlimen semua ni, kalau sekiranya pun sukar untuk meluluskan, saya rasa ada lagi cara untuk kita mungkin kita ada perbincangan penambahan di situ. Agar sama-sama mencapai kata putus atau konsensus ataupun sepakat
Tapi saya bukan ahli lah dari perlembagaan di sini, tapi saya masih yakin masih ada peruntukan 102 tu di mana kita boleh mewujudkan ataupun melancarkan proses yang bajet interim yang seperti disebut oleh Gigi tadi. Ya. Baik, Prof, terima kasih untuk ulasan berkenaan. Itu tadi Profesor Madya Dr. Umu Atiyah Ahmad Zakwan, pensyarah kanan pengajian antarabangsa UUM